Saudara-saudari, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Patutkah manusia menyangka mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman sedang mereka tidak diuji? "Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin." Kami telah menguji orang-orang terdahulu daripada mereka, maka nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang benar-benar beriman dan nyata tentang orang-orang yang berdusta. Izinkan saya bermula dengan berkongsi cerita dengan kalian bahawa tidak kira betapa termaklumnya kalian tidak akan mendengar ini di berita. Ini adalah kisah seorang kanak-kanak Palestin. Seorang kanak-kanak dari Palestin dengan iman kuat yang dibawa pergi daripada orang tuanya, mangsa pemerdagangan manusia, dan dijual di pasaran hamba walaupun tarafnya tinggi, dan kemudian dituduh, dan akibatnya dia dibiarkan dalam penjara untuk mati. Tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala mempunyai rancangan lain untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah keadaannya sepenuhnya dan memberikannya kuasa global dan mengembalikan adik-beradiknya yang telah mengkhianatinya dan orang tuanya yang rindu pada dia. Ini kisah dalam surah Yusuf. Ini Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah yang mengingatkan kita bahawa di sebalik setiap kejadian adalah hikmah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana Allah Azza wa Jalla mempunyai rancangan untuk Yusuf alaihi salam, dia juga mempunyai rancangan untuk Masjidul Aqsa dan penduduk Palestin. Dan sebagaimana Allah Azza wa Jalla memberi peluang pada saat akhir kepada adik-beradik yang mengkhianatinya untuk diampuni dan dimaafkan, mungkin masih ada peluang untuk negara-negara Islam dan individu Muslim diampuni kerana mereka lemah dalam isu Palestin. Dan selepas kisah Nabi Yusuf dalam surah itu, Allah mengakhirinya dengan kesimpulan secara terus untuk Nabi SAW yang pada masa itu menghadapi banyak kekejaman dan penganiayaan. Hatta idza stai'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna. Ini sama dengan umat-umat terdahulu, wahai Muhammad. Keadaan terus nampak suram, terus nampak gelap, hingga harapan hilang atau hampir hilang. Dan mereka menyangka mereka ditinggalkan. Tidak ada yang akan menyokong mereka. Sokongan kami datang tanpa disangka. Sokongan kami datang dan mengubah keseluruhan keadaan. Dan apabila ia kelihatan suram dan gelap dan keadaan terlalu sukar untuk menjadi optimis, kita perlu mampu melihat dalam kegelapan itu. Itulah ujian kita dengan cahaya Al-Quran. Ketika umat Islam disembelih di Uhud dan jenazah mereka dicacatkan, dan para sahabat radhiyallahu anhum berkata, kami tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis seperti beliau menangisi bapa saudaranya Hamzah melihat apa yang berlaku kepada jasadnya. Al-Quran membahas situasi tersebut dan berkata, "Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim." Katakanlah, wahai Muhammad, kalau kamu berada di rumah kamu sekalipun, nescaya keluarlah juga orang-orang yang telah ditakdirkan akan terbunuh itu ke tempat mati masing-masing. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Allah berfirman tentang Uhud. Apa yang terjadi? Dia tidak berkata kamu meninggalkan bukit. Dia berkata kamu menderhaka kerana bukan bukit yang melindungi kamu, tetapi ketaatan kepada Allah yang melindungi kamu. Kemudian Allah menghiburkan mereka setelah peristiwa ini dengan ayat-ayat yang lebih banyak mengenai Uhud, dan dia mendedahkan kepada Nabi dan para sahabat. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir. Akan ada ramai di depan kamu, wahai Muhammad, dan insya-Allah akan ada ramai pengikutmu, wahai Muhammad, yang seperti ini. Semoga kita termasuk orang-orang itu. Disebabkan iman yang berkobar dalam diri kita dalam peristiwa seperti ini, kita tidak akan mengalah. Hakikat bahawa mereka buat kerana Allah. Hakikat bahawa Allah mencintai orang yang sabar. Jadi saya akan bersabar. Akhirnya Yusuf alaihi salam, selepas itu semua, baginda bukan sahaja gembira kerana kemenangan. Katanya, "Wa tawaffani musliman." Ya Allah, matikan aku dalam Islam. Itulah harganya. Izinkan aku bertemu denganmu mengetahui engkau mengasihiku. Itu sahaja yang penting. Dan jika kalian mahukan inspirasi untuk ini, inilah yang kadang-kadang mengejutkan kita. Lihatlah penduduk Gaza hari ini. Kita duduk di sini tertanya-tanya, bagaimana keadaan akan berlaku untuk kita yang beribu-ribu batu jauhnya. Kerana kita bercakap perkataan yang benar dan enggan ditakutkan, enggan dibuli.
Mereka di sana berkata, jadi peduli apa kalau saya habiskan 40 tahun bina rumah dengan simpanan? Ia batu akan dibina semula. Selagi rahim saya berfungsi, saya akan melahirkan lebih banyak anak. Temu ramah ni dah selesai. Saya kena pergi kebumikan 20 saudara saya. Awak fikir saya terpaksa berada di sini? Saya ada kewarganegaraan di Amerika, Eropah dan Finland. Tetapi saya takkan ke mana-mana. Saya ditempatkan di sini, dimuliakan oleh Allah untuk menjadi pengikut Muhammad, menjadi orang yang beriman kepada Al-Quran. Awak takkan melemahkan saya. Bukankah kita perlu fikirkan ini? Hakikatnya mereka lah yang memberi inspirasi kepada kita. Sebab itulah yang dibuat oleh iman apabila peristiwa itu datang. Inilah keindahan peristiwa ini. Mereka rasa kehadiran malaikat di sekeliling mereka. Dan kemudian Allah berfirman selepas ayat, berapa ramai Nabi dan orang-orang yang bertakwa di samping mereka tidak pernah putus harapan, tidak pernah putus asa. Apa ayat selepas itu? Ya, sememangnya ayat yang luar biasa. Memang tak dijangka. Ayatnya, وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ. Dan kenyataan mereka tak berkata apa-apa selain, orang-orang ini sangat menderita dan tak pernah putus asa. Mereka tak kata apa-apa selain, Rabbana Ighfir lana dhunubana. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Wa israfana fi amrina. Dan perbuatan kami yang melampau dalam urusan kami. Wa thabbit aqdamana wansurna. Dan teguhkanlah pendirian kami dan bantu kami menang. Perkara terakhir yang kita fikirkan apabila kita ditundukkan, apabila kita ditindas adalah dosa kita. Ayat ini datang untuk memberitahu kita berhati-hati dengan rasa berhak. Saya tahu saya berserah kepada Allah dengan kehendak saya, bukan ketentuannya. Tetapi akhirnya faktor terbesar adalah untuk kita tidak hilang semangat kita, tidak hilang harapan. Kita sentiasa tahu bahawa Allah tidak meninggalkan kita. Allah Azza wa Jalla memberikan para sahabat dan selanjutnya kita contoh orang-orang sebelum kita yang walaupun mereka tahu mereka tidak sempurna, Allah memanggil mereka orang yang soleh, yang dicintai oleh Allah kerana kesabaran mereka. Ya, ada banyak yang perlu dibuat. Ya, kita perlu menentang media yang hipokrit. Ya, kita berjuang untuk keadilan tidak kira apa berlaku. Tetapi akhirnya syukur kepada Allah kerana Dia menyebabkan iman kita bersinar sedikit. Mungkin ada yang sedar, mungkin ada yang tidak. Apa yang berlaku sekarang adalah sangat-sangat berbeza. 10 tahun lepas, ada orang yang berada di sisi lain propaganda yang sekarang sudah mula untuk membuka mata. Jadi sekarang kita ada tanggungjawab yang lebih besar daripada sebelum ini. Bukan hanya untuk mengubah pendapat orang ramai, tapi itu sebahagiannya. Dan sebab itu dalam khutbah ini saya banyak bercakap tentang bahagian terbesarnya, mengubah pendapat kita tentang Allah, mengeratkan hubungan dengan Allah. Ingat bahawa Dia yang kekal, Dia sahaja yang tidak akan jatuh. Soviet Union jatuh. Ia rejim komunis. Komunis Eropah Timur jatuh. Apartheid di Afrika Selatan jatuh. Zionisme satu hari akan jatuh juga. Itu mungkin berlaku dalam hidup kita, mungkin tidak berlaku dalam hidup kita. Jadi kita akan memperbaiki apa yang kita boleh. Apa yang paling penting dalam hidup kita, hubungan kita dengan Allah melalui peristiwa-peristiwa ini. Kemudian kita akan berkhidmat, pass baton dengan bermaruah dalam sepanjang tempoh hidup kita. Hanya melalui asas utama yang pertama dalam iman kita, keyakinan kita kepada Allah. Adakah kita akan terus berusaha? Adakah kita akan berdoa dengan yakin? Adakah kita akan terus mengingatkan anak-anak dengan rasa tanggungjawab? Mereka juga perlu menerimanya dengan penuh penghormatan. Adakah kita akan terus menolak naratif dan ubah algoritma dengan berkongsi di media sosial? Adakah kita akan terus mengubah hidup kita? Agaknya kenapa mereka berusaha menolak protes kita? Sebab ia berkesan. Agaknya kenapa gerakan boikot dan pembuangan dan sekatan ini ditentang? Sebab ia berfungsi. Itu adalah sebahagian besar cara apartheid Afrika Selatan dan bagaimana ia jatuh. Banyak yang boleh kita lakukan. Tetapi mula dari dalam dan kemudian tolak ke mana-mana arah yang diizinkan Allah untuk kita. Derma melalui cara yang sah. Naikkan suara kita. Tingkatkan setiap jenis sokongan yang kita mampu. Dan pastikan semangat kita ini. Pastikan akidah kita ini. Pastikan iman kita ini antara kalian dan anak-anak tidak akan goyah. Semoga Allah Azza wa Jalla memuliakan kita dengan misi ini. Semoga Allah menjadikan kita orang yang mendorong keamanan di mana sahaja dan mengambil berat tentang keadilan di mana sahaja dan membela nyawa orang yang tak bersalah walaupun ia menyusahkan kita di mana sahaja.